وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya puji syukur kita kepada Allah secara istiqamah, dan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita sangat berhajat kepada maghfirah, rahmah, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala serta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi pegawai masjid, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, ayah, ibu, para tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, ibu ayah yang hadir, alhamdulillah, muslimat pun boleh hadir, alhamdulillah. Tuan-tuan, hadirin hadirat, para jemaah rahimakumullah ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi memilih nama-nama kita untuk kita menjadi tetamunya di dalam rumah Allah Ta'ala. Dan sebelum ni kita mengharapkan nama kita naik untuk hadir ke masjid. Sekarang ni insya-Allah kita masih boleh tanpa dipilih oleh jawatan kuasa, tapi Allah Ta'ala yang pilih kita. Nah, Allah Ta'ala yang pilih kita dan kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dapat melaksanakan ibadah kita, tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran kita yang kata Allah Ta'ala pilih itu bukan kita start mutu buh dia terlompat-lompat masuk belajar masuk masjid. Tak. Kita start mutu tu Allah Ta'ala tentulah hati kita tu nak mari masjid. Hati kita duduk di masjid dah. Bila hati kita duduk di masjid dah tu, maka kita naik motor tu, kita bawa motor tu, dia akan pilah ke kiri ke kanan, duk nampak dah ke mana hala tuju kita, destinasi kita nak sampai. Jadi itulah yang dikatakan Allah Ta'ala pilih kita, alhamdulillah. Jadi kita doakan supaya Allah Ta'ala berkati kita pada bulan Rejab. Kita berada di penghujung bulan Rejab, dan kita berada dalam nuansa kondisi, dalam suasana sambutan Isra' wal Mi'raj. Di beberapa buah masjid kita membicarakan satu peristiwa besar dan kita akan masuk kepada bulan Sya'ban yang kita baca tadi. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dan masuklah kami ke dalam bulan Ramadan. Tak ada pula masuklah kami dalam bulan Syawal. Kira-kira ni bulan Syawal lah bulan seronok. Pasal apa? Kira bulan raya ni bulan seronok lah. Boleh makan, boleh pakai baju lawa apa gitu gini. Tapi pasal apa Nabi SAW baca doa minta kita jangan miss masuk ke dalam bulan Ramadan. Kalau ikut Syawal lah paling seronok sekali berbanding bulan Ramadan. Seronok di sudut nafsu kita lah nak makan apa gitu gini tu. Tetapi bulan Ramadan adalah bulan yang diganjarkan pahala berganda-ganda kepada kita. Dan kita mohon ayah ibu para jemaah yang hadir pada malam ini, kita doa pada Allah supaya Allah panjangkan umur kita dan Allah masukkan kita ke dalam bulan Ramadan. Lepas pada tu kita serah pada Allah Ta'ala adalah kita minta doa pula masuk tahun depan. Minta Allah Ta'ala di hujung akhir Ramadan, ya Allah bagilah kami sampai pula Ramadan tahun depan. Kita doa saja sebagai hamba, tetapi di sudut Allah nak pilih kita lagi ke atau tidak, itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur 60, 50 jangan tak puasa, kita ni muda lagi. Umur 50, 40 pun dia tak puasa, muda lagi. 40 dia tak puasa macam 18 lagi. Umur 40 pun kira tua dah tuan-tuan. Zaman dulu umur 40 kira okey lagi lah. 50, 60 tu standard lah. 70, 80 tu barulah dikatakan kira orang tua lah kan. Orang lama lah. Orang lama sikit lah dah orang lain. Lah ni umur 40 pun lama dah. Pasal apa lama? Takut tak ada pergi umur 41. Lama dah 40 tahun dah. 50 pun
kira lama dah pasal apa? Takut-takut tak sampai umur 40 nak mencecah umur 50 ataupun selepas pada tu. Ini adalah satu peringatan pada diri kita bahawa kematian itu datang, dan duk buru kita, malaikat duk tengok kita setiap hari. Jadi kita doakan supaya Allah Ta'ala berkati kita, rahmati kita. Mati kok mana pun akan tak boleh lari dah tuan-tuan. Kok mana pun akan seseorang sekali. Kita akan mau seseorang sekali, tak boleh lari dah. Kita ni akan bagaimana nak menghadapi kematian. Lepas pada kematian, dan lepas pada kematian akan buka satu kehidupan baru, dibangkitkan kita daripada kubur, akan menghadapi kehidupan yang cukup panjang dan tidak ada penamatnya. Inilah yang kita dok bicara untuk sampai bagi kita ni boleh masuk ke dalam rahmat Allah Ta'ala. Tak kiralah alam, kita akan mencecah alam ni sampai ada akhirat. Kita minta Allah Ta'ala berikan pada kita keberkatan, kemuliaan, keampunan dan sebagainya kepada kita ni. Ayah ibu para jemaah rahimakumullah ta'ala sekalian. Jadi pada malam ni insya-Allah kita sambung kitab kita insya-Allah. Kita doakan supaya kita ni jagalah SOP. Sebab apa? Takut kurang masjid kita. Bulan Ramadan ni tak tahu macam mana, takut kurang. Kita doakan supaya Allah Ta'ala selamat. Zaman law tak pakai gelang dah. Kita pun tak tahu dia update di handphone dia ya. Dia merah ke, dia putih ke, okey ke, kita tak tahu. Takkan kita nak pergi pegang handset dia, tengok hang ni kuarantin ke tak. Tak akan sampai tahap tu. Jadi kita pakat-pakat jagalah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada wabak, penyakit dan juga musibah-musibah lain. Macam-macam Allah Taala uji. Tadi bergegak, bukan di sinilah di Kuala Lumpur. Bergegak habis Putrajaya dan beberapa tempat. Gempa bumi 6.2 skala Richter di Payakumbuh, Riau. 6.2 tu dahsyat tu. Dahsyat tu 6.2 ke atas tu dahsyat. Bergegak usakan tu. Kalau bergegak sampai ke Malaysia ni kan bergegak sakan lah. Tuan-tuan, itu adalah peringatan-peringatan pada kita bahawa dunia ni semakin tua lah. Nanti akan adalah peristiwa Isra' wal Mi'raj diperhalusi oleh tuan-tuan guru atau para asatidzah dalam kuliah kita. Dia akan cerita tentang umat dunia ni dah tua dah. Zaman Rasulullah dulu diibaratkan seorang wanita yang sangat tua. Kita dengan zaman Rasulullah lah ni lebih kurang 1,500 tahun. 1,500 tahun lebih kurang jarak dia. Bayangkan betapa tuanya alam dunia yang kita duduk ni. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi kita akan sambung kitab kita pada muka surat apa? Dia tanda 46 terus silap masjid. 24. Ya. 24 ayat. Kita sambung pada muka surat 24. 24. Tak sama muka surat ni. Tengok takut takut terlajak ataupun terkurang. Terlajak tak apa, cepat habis kitab ni kan. Sabda Nabi. Kita sama dia punya ni dia. Tak ada apa. Al-Fikru. Ya. Kalau boleh. Ya, jumpa. Muka surat 24 betul dah. Betul dah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Dan sabda Nabi, ni sampai muka baris yang ke berapa ni? 2, 4, 6, 8, 10 sebelah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi?
afdalukum 'indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allah ta'ala kullu akulin syarubin naumin. Satu peringatan, mesej yang besar yang Rasulullah nak sebut pada kita. Cukup cantik dah bulan ini, bulan Rejab, bulan Sya'ban ni cukup cantik dah. Apa kata Nabi? Yang lebih afdalukum, yang lebih afdal daripada kamu di sisi Allah Ta'ala. Maknanya orang paling afdal di sisi Allah Ta'ala tu siapa dia? Atwalukum ju'an, orang yang lebih lama laparnya. Merujuk kepada siapa? Merujuk kita banyak puasa. Banyak puasa. Puasa ni kira-kira ni bukan teruk mana pun kan. Tapi main duk kawan duk tunjuk dalam WhatsApp ni. Tunjuk gambar ni, siakak goreng lapar semua. Ya tu yang tak tahan tu. Jadi tuan-tuan, puasa ni bukan teruk mana pun. Bahkan puasa ni cukup bagus. Waktu-waktu sekarang ni badan kita makanan yang masuk dalam diri kita, dalam badan kita tu macam-macam, ada unsur-unsur kita panggil racun lah, poisonous, yang beracun. Jadi macam mana kita nak hilangkan benda tu? Dengan kita banyak puasa. Dia akan bersihkan perut kita daripada makanan-makanan yang boleh memberi mudarat kepada diri kita. Yang kata ju'an wa tafakkuran, dan orang yang berfikir. Dia ni orang paling banyak lama berfikir. Berfikir tentang apa? Berfikir tafakkur tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita ni mudah faham macam ni lah. Duduk di depan rumah kita, rumah taman tu, kalau ada duduk sambil-sambil kena kopi ke, kena makan apa gitu ni, tak apalah. Sembang-sembang. Fikir tengok, kita ni nak pergi ke mana dah. Memang kita tahu dah kita nak pergi ke mana, tapi kita sembang bagi ada manfaat. Saat kita ni amal ibadah pun tak ada ni. Amal ibadah pun tak banyak ni. Macam mana kita nak bawa ni, nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita pun banyak ni, macam mana kita nak minta ampun. Pernah diceritakan bagaimana Nabi Isa AS, dia telah menghidupkan orang mati zaman dia. Salah satu mukjizat dia Allah Ta'ala beri kepada Nabi Isa AS, dia boleh menghidupkan orang mati. Bila dia hidup orang mati, dia mati lama dah, dikatakan 80 tahun. Bila bangkit tu, bila tanya bagaimana keadaan kamu, dia kata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya setelah 80 tahun aku mati dan aku dihidupkan, serehat seketika ni. Inilah bawa aku rehat. Aku direhatkan seketika setelah aku diazab, disiksa kerana satu kali saja kesilapanku. Apa dia? Allahu Akbar. Dia kata satu hari dia menego apa? Menego bawa kayu api. Zaman sekarang ni menego tonggeh lah, lebih kurang gitulah. Zaman dulu ni bawa kayu api, dia tanggung pi kuan tu nak beli kayu api. Kata kalau satu bakah tu RM5, RM5 sebagainya, tanggung api. On the way nak pi tu, perjalanan nak pi hantar tu, dia ambil sikit. Satu sikit saja buat apa? Dia colek, mencongkel makanan yang ada pada giginya, dalam mulut dia congkel sikit, buang. Pakai hatu lah. Mana buang? Besar mana lah. Kerana aku tak minta izin, aku telah mengambil haknya. Besar tu saja aku diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Allahu Akbar, ya Allah. Kita dengar ni pun takut tentang pecah peluru. Besar tu saja ni. Tambah kita pula, orang kita ni kadang-kadang hak benda kecil-kecil, bukan sekat benda kecil, benda-benda macam orang totor lah. Dia pergi dalam kebun, dia jumpa ulam-ulam, pokok kayu semua, dia kan minta kat tuan, dia minta kat pokok. Nak ambil sikit nak buat ulam ambil kipak 4-5 puntung balik. Tuan dia halal ke tak, tak tahu lah. Dan jumpa tu pula nak ambil buat ulam sikit, dia dah minta kat pokok tu. Tak minta kat tuan dia. Ni kita cerita ni apa ni, ada duk berlaku zaman dulu, orang tua-tua dulu tahu lah kan. Tapi nak cerita sedikit saja kesalahan kita tu, bayangkanlah bagaimana dia azab dalam alam kubur. Ni yang kita takut ni. Dalam kubur ni, Sayyidina Umar kata, aku paling takut ketika mana berada dalam alam kubur. Kenapa? Alam kubur ni kita sorang-sorang.
Tak ada siapa dah. Luk masuk dalam tu tak ada siapa dah. Dia kata kalau di padang masyam, dia kata ramai orang. Tapi dia tak kata ramai orang, dia kata dalam kubur keseorangan. Bayangkanlah, inilah keadaan. Jangan rasa kita ni tak ada dosa. Sebablah Allah Ta'ala boleh menghapuskan, mengampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Antaranya kita zikir tadi ni, banyakkan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi tak kuat zikir lah. Sebab di masjid kita ni banyak musafir, banyak orang masuk dan sebagainya. Kita nak zikir kuat, mengganggu sebagainya kan. Tapi zikir, jangan duk leno. Zikir. Saya pernah hadir, berada dalam satu majlis zikir dengan Syekh Nuruddin di pondok dia di Bogor, di pondok dia di Indon, di Indonesia. Saya duduk di belakang. Anak dia jadi imam, Syekh jadi imam, anak murid dia ramai. Lepas mayang tu semua, depa buka zikir kuat-kuat. Lepas tu dia macam pengawal, dia duduk kelingkung depa ni. Kita duduk belakang sikit, tetamu ramailah dalam berbelah orang lebih kurang. Duduk tengok. Habis tu saya panggil seorang. Habis zikir semua saya tanya, ni sebab apa ni duduk berdiri semua ni? Dia kata ini tuan guru suruh depa berdiri, depa tengok kawan siapa, mana kawan yang tak zikir kuat, tulis nama bagi kat Syekh, bagi kat tuan guru. Patut bodoh zikir kuat pun. Bila sebut subhanallah di dalam majlis dia lah, majlis kitab dalam pondok dia lah, subhanallah, subhanallah, tak tidur. Tuan-tuan, sebab apa? Nak didik, nak tarbiyah anak-anak ni. Anak-anak ni dididik dengan banyakkan zikir. Bila dia main tua, dia biasa dah zikir, dia rasa ringan. Kita kalau tak biasa zikir, kita zikir ni masa 10 kali dia zikir, masa banyak dah tu. Tak pegang tasbih tengok. Baca la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billahil azim. Kena habis 4-5 kali rasa kita lenguh tangan banyak apa. Kita puasa banyak dah. Tapi kalau anak-anak ni dididik, dijaga, dipaksa sungguh, kena paksa dulu. Akhirnya jadi apa? Depa ni bila besar depa dah biasa dah. Berat tu depa dah biasa dah. Jadi maknanya dididik, ditarbiyah. Kita pun kena riyadhah. Riyadhah juga nak bagi ringan. Amal ibadah yang berat tu nak bagi ringan, kena buat apa? Kena riyadhah. Besi berat tu kita nak bagi, kita boleh angkat, kita riyadhah pada kita angkat 5 kilo. Angkat 5 kilo dulu, kena 3 bulan, 4 bulan, 5 kilo dulu sampai 5 kilo seringan. 5 kilo ringan, nak angkat pula 10 kilo. Dia angkat pula 10 kilo, gitulah lebih kurang dia. Di sinilah kita kena tarbiyah dan juga kita kena didik, kena riyadhah tu, kata riyadhah senaman rohani. Kita duk pikak nak bangun pagi nak senaman jasmani nak lari 3-4 round, dia kata sihat badan. Ulama-ulama pikak nak senaman juga, senaman rohani, nak bagi apa? Sihat rohani. Rohani tu nak sihat. Sebab itulah mereka menghabiskan masa banyak, mereka tafakkuran, berzikir dengan bertafakkur dan berzikir. Bila kita bertafakkur, mana berzikir? Tengok di langit, Allahu Rabbi, Allah Ta'ala buat bulan, bintang, matahari, bintang-bintang yang berkelipan, Allah Ta'ala buat. Dan dia bila dia tengok ni, dia kata subhanallah, maha suci Allah. Allah lah yang boleh buat bintang, kita tak boleh buat. Tu yang bulan kita baca Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebut subhana tu, maha suci Allah, merujuk kata selepas tu fi'il perbuatan tu hanya Allah saja boleh buat, manusia tak boleh buat. Macam peristiwa subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Allah Ta'ala mulakan dengan subhana, maha suci Allah Ta'ala. Manusia tak boleh buat, makhluk tak boleh buat kerja yang Allah Ta'ala buat tu. Siapa boleh bawa Rasulullah SAW naik burak dan dengan begitu pantas naik hingga kemudian lepas Isra' naik Mi'raj ke langit? Semuanya kerja Allah Ta'ala belakang. Kita fikir Allahu Rabbi, hebatnya Allah Ta'ala, barulah kita rasa kita ni hamba. Barulah kita pun
kita rasa kita ni hamba, kita barulah kita rasa kita nak buat amal ibadah dan sebagainya. Ni saya penyak ni dari saya sendiri tuan-tuan, termasuk kita semua lah kan, termasuk saya juga, yang pertama sekali saya. Nah, bukan kata nak kata tuan-tuan tak, kita semua termasuk hak ni lah yang kita kena kita beri fokus. Tambah pula kita lah ni, dengar-dengar kawan tu tak nak sakit apa pun, pi dah umur 61 dah segak pi dah. Semalam saya kuliah ceramah di Dugak Lobok, kebetulan tu imam tu sahabat, dia kata apa, dia kata abang dia ni antara paling kuat, paling sihat dalam keluarga. Nah, lepas-lepas hari tu ni tau, duk kena vaksin per kali 5, jadi macam mana tau, cerita panjang lah. Dia tengok sihat elok, meninggal 12 hari lepas, 13 hari lepas, baru meninggal dalam 2 minggu. Duk sihat elok, tak ada apa-apa pun, tak ada lah kok kata ada jantung, masalah jantung sebagainya. Tapi Allah Ta'ala ambil tuan-tuan, dia kurang umur 50-an, muda lagi lah tuan-tuan, 50 lebih, 54, 53 ni kita berasa muda lah kan. Tapi hakikatnya sudah kita ni bukan duduk dalam zon muda lah, kita duduk dalam zon nak balik ke sana lah. Nak balik ke sana lah, kena banyakkan amal ibadah. Wa abghadukum, Rasulullah sebut wa abghadukum, dan orang yang paling benci, Allah Ta'ala kata orang yang paling benci daripada kamu kepada Allah Ta'ala, orang yang kullu akulin, orang yang banyak makan. Ni tajuk haluan makan ni, banyak makan. Makan ni tuan-tuan, sak-sak masuk Facebook, sak-sak masuk Instagram, tu dia makan ni penuh ni. Kita nak tunjuk gambar pun tak gamak kadang-kadang kan, sebab tengok tu orang kampung kita makan pun tak ada. Kadang-kadang makan makan ikan sungai nak makan ikan temendung pun harga RM20 lebih mula ni. Tak tahulah, saya pun tak beli banyak hari dah. Jadi nak cerita kata makan telur pun sepapan yang mana, tu pun kira rahmat. Alhamdulillah dah boleh makan tu, boleh makan alhamdulillah. Susah cakap banyak lah, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi makan, boleh makan cukup. Dengan orang kata awaklah boleh makan, ni rezeki kita, makan ada rezeki lah tu. Tak tu kita makan sedap. Hak orang duk makan jenis-jenis macam-macam tu, 3-4 tahun picek tengok tu dia semua. Hak nu ada, hak ni ada, 3-4 jenis serangkai duk ada. Jadi nak cerita dalam Islam pun, ajak kita, orang yang Allah Ta'ala tak suka ialah orang banyak makan. Makan banyak tuan-tuan. Tak sak masuk Facebook nu, makan sana, makan dalam sungai, makan macam-macam lah. Makan lama-lama menerak, makan dalam sungai pun dah, macam-macam jenis. Jenis-jenis makan tu. Makan bukan tak boleh makan, tapi nak cerita makanlah. Allah Rasulullah kata makulu, apa ni Quran kata kulu washrabu wa tusrifu, makanlah, jangan membazir, jangan berlebih-lebihan. Ni kita makan ni, makan sungguh. Jadi makan ni Islam suruh kita makan. Tapi makan ada cara dia. Jangan makan sehingga kita lupa pada orang lain. Di Yaman tuan-tuan, Syariah sejuk lah ni, makanan pun tak cukup, sejuk, selimut pun tak ada. Orang mati kerana kesejukan, mati pasal sejuk, tak ada sumber, tak cukup, apa ni, bekalan tak cukup. Bayangkanlah kita lah ni tidur dalam aircon tu kan, tuan-tuan lah kot, saya tak ada aircon kan. Tapi nak abang kata banyak akan orang kita ni kena aircon. Dia tak nak buat jenang usaha, aircon ni bukan eksklusif dah, kami tak boleh panas. Tak apalah kan, tuan-tuan mungkin panas, saya duduk di Ulu ni sejuk, nak mandi pun nak ayak macam air tu sejuk tuan-tuan. Air pagi pun nak mandi juga sejuk. Tak macam kau ni lah, cuaca tak sama dah. Jadi nak cerita pada kita, nak makan-makanlah. Nak makan, tetapi kena ingat bahawa kita makan tu, kita kena jangan berlebih-lebihan. Ni makan tuan-tuan, waktu paling sedap waktu bila? Waktu paling sedap sekali waktu orang tengah azan tu. Orang tengah azan maghrib pun sedap. Tak percaya tuan-tuan pergi tengok di kedai makan, kereta penuh, nak parking payah. Ada boleh parking. Dia tak apa, tak lama sak
Nah, contoh tuan-tuan bukan ada sinilah contoh nah. Waktu maghrib tu gamuk-gamuk ada orang tengah bang sedap pun ya rusuk sedap kot subhanallah. Waktu lain tak sedap. Pilah makan tak ada masalah tapi makanilah lepas pada waktu maghrib dan isya nak makan-makanlah. Nah, ni kita ni kira waktu maghrib tu teropor pi 6.45 6.30 pi makan. Saat lagi maghrib bukan makanan sampai terus. Dia lambat ambil masa. Jadi itulah keadaan orang kita. Nah, jadi mungkin tak ada di Kulim tak ada kot. Nah, saya tegur di masjid di Baling saya tegur. Beberapa tempat saya tegur. Kita tegur supaya depa sebar-sebarkan. Waktu maghrib ni jangan dok makan lah. Hiruk pi sembahyang dulu lepas lagi makan lah. Dia patah buka puasa, hai cuba tengok. Yang kedai makan hak dok grill apa nama kedai jenis duk rebuih apa nama kukuih apa macam-macam tu kan. Berapa orang grup keluarga yang puasa? Dalam 10 tengok seorang satu keluarga tak ada. Kalau puasa sungguh tak apa. Kan? Tapi nak abang kata makan waktu yang luar daripada waktu yang ni. Ni waktu tengah orang kalut nak sembahyang maghrib kita duk kalut nak pergi makan. Ni kata benda yang Allah Taala benda ni kita benda-benda yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka banyak dah waktu pun tak kena dah. Yang kedua banyak minum dan banyak tidur. 3 benda ni dilarang. Makan banyak, minum banyak, tidur mau banyak. Nah, tidur mau banyak. Dalam Islam Rasulullah SAW orang tanya Rasulullah tidur berapa jam? Rasulullah tidur awal lepas isyak Rasulullah tidur. Kita kata umur dalam pukul apa? Dalam pukul 9 lebih kurang tak? Waktu Arab, bukan waktu kita. Di Mekah ni sembahyang maghrib pukul 7.30 pukul 8 tu habis isyak dah. Dia bukan time kita, dia ikut jam dia lah kan. Kita kata lepas pada isyak Rasulullah tidur. Kemudian Rasulullah bangun sepertiga malam Rasulullah solat Rasulullah sembahyang. Kemudian lepas itu Rasulullah senggeng yang kita panggil tidur senggeng, digerak dikejut oleh Bilal ketika mana bang azan pertama azan subuh dikegerak oleh Sayyidina Bilal. Jadi nak cerita kata Rasulullah dibuat kajian tidur antara 5 jam saja. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Pukul lebih kurang kita kata lebih kurang 5 jam. Kajian Amerika buat, saya lupa ada saya tulis cetak hari itu. Tidur ni yang terbaik antara 5 hingga 8 jam saja. Orang tak sakit lah ni kira ni. Lebih pada 8 jam, lebih pada hak dia boleh bawa kepada penyakit kanser. Huraian di sudut sains panjang lah nak cerita tu. Nah, tapi nak cerita kalau korang pun tak boleh. Tidur 2 jam pun tak boleh. Dia antara 5 hingga 8. Kajian dibuat antara Rasulullah tunjuk ajar tu cantik dah. Time kata kita nak kita nak tidur dan sebagainya tu cukup cantik dah. Tengah hari sebelum zuhur ada kata lepas zuhur ada kata sebelum kita pegang sebelum qailullah tidur sat. Tidur sat apa nak bagi kerehatan pada badan. Tadi tengah malam ni dia segar sikit. Cukup dah 5 jam 6 jam tidur cukup dah. Cukup dah. Kalau lebih dia boleh bawa kepada penyakit kanser. Kajian panjang lah nak hurai cara sains ni. Tapi dalam kitab tu cerita kalau korang pun tak boleh, kalau lebih pun tak boleh. Betul dah Islam ajak kita. Islam ajak kita berpada elok dah. Jadi kalau ikut bulan Ramadan ni kita tidur lagi tak cukup. Bangun awal pula makan sok pula. Tapi Rasulullah Islam ajak kita suruh makan sahur, suruh mayang dan sunat sebagainya. Kalau ikut ni bulan Ramadan ni lepas puasa siang hari letih dah, dalam ikut-ikut akal kita lah tidur ajalah lepas pada maghrib tu pasal tidur sampai esok puasa pula. Tapi bila kurang makan, bukan kurang makan yang terhad bulan Ramadan, minum pun terhad, tidur pun terhad. Rupanya ada kekuatan rohani yang Allah Ta'ala nak hadiah pada kita. Kita boleh baca Quran, kita boleh tadarus, kita boleh sembahyang tarawih, kita boleh buat ni sebagainya bulan Ramadan. Bulan lah ni sebelum Ramadan sepatutnya kita buat lagi hebat lah. Pasal kita makan lebih. Tak, bila makan lebih jadi tak larat. Bila makan lebih jadi tak larat badan kita ni.
Jadi kita makan biar berhak. Nah, insya-Allah. Jadi kita bukan tak makan, kita makan. Nah, tapi makan Allah kadar. Hak mana ada. Nah, ada. Jadi kadang-kadang kita makan makan gitu-gitu hal lah kita kata hak mana dah. Saya pun kan ni ada lauk ikan bilis nasi balik tadi kuliah Jumaat di Gurun, khotib di Gurun, lepas tu balik-balik ada rezeki tu. Hak tu pun jadilah. Alhamdulillah. Kalau mana sampai. Tak apa buat macam mana boleh makan cukup dah. Duk fikir tengok tuan-tuan hak orang duk di hospital tu. Waya penuh mulut tu, penuh pokok badan ni. Nak makan pun tak boleh dah. Kita boleh makan pun alhamdulillah dah. Kita kena didik anak-anak kita supaya banyak bersyukur kepada Allah Taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mala ibnu Adam wi'an syarran min batnihi hasba ibn Adam luqaimatun yuqimna sulbah." Tiada memenuhkan manusia akan bejana yang lebih jahat daripada perutnya. Maksud dia, bejana kita kira benda yang paling banyak kali yang tak boleh kita penuh dalam badan kita ialah perut kita. Maksud dia makan jangan sampai penuh sangat lah kira cerita no, sampai nak duduk pun tak boleh. Kita makanlah, mana rezeki makan. Rasulullah pun makan. Orang letak makanan macam kita makan kenduri itulah. Orang letak je macam orang tu niat ni kita pun ambil sikit ni, makan sikit. Kalau kita tak makan hak maklum tu buat, maklum tu tanya, awak lah tak makan hak maklum buat. Maklum tu duk buat tak tidur, buat apa ni tepung bungkus. Pulun lah buat lah apa semua, gelitir lah buat semua, kita tak makan. Dia terasa juga tu kita kena pandai-pandai lah. Tapi bukan kita makan semua tu, tapi kita ambil sentuh juga. Orang hak buat je tahulah. Dia kata alhamdulillah hak dia buat tadi habis pun makan, ataupun dia sentuh juga. Dia kata buat apa ni buat belum buat sentuh pun tak. Jangan tuan-tuan. Tu pun ada juga tu. Perkiraan kita kena ambil juga perkiraan tu. Tapi nabak kata kena ambil sikit-sikit lah makan. Baik, qala musannif, dan memada akan manusia oleh beberapa suap dia membetulkan akan tulang belakangnya. Dia orang doktor kata makan boleh tarik ke selimut sudahlah, makan malam-malam ni. Doktor Islam ajak kita makan sampai kita boleh ada tenaga lah kiranya untuk buat amal ibadah. Ada tenaga. Jangan sampai tak ada tenaga langsung kita boleh makan. Walaupun sahabat Nabi Rasulullah SAW dulu, banyak sahabat-sahabat Nabi yang menahan lapar waktu kuat dalam peperangan Khandaq. Kuat tengok Rasulullah pun lapar, tapi Rasulullah tak cerita. Sahabat Nabi abang, ya Rasulullah kami lapar ya Rasulullah. Tunjuk ke Rasulullah perut Rasulullah, perut depa ni ada 2 batu, ada sebatah tu batu. Lapar ikat nak bagi, tak berkisar perut ni. Nak kata lapaknya Rasulullah tunjuk pula perut dia ada 2 batu. Tahan. Nak cerita apa taratulah sebab kesabaran mereka, sehingga disebut dalam satu kitab, seri kitab tapi orang pinjam. Tak apalah, sedekah kat dia lah. Ada kau pinjam, sedekah kat dia lah, ambil lah kau baca tak apa. Tapi secara kitab tak jumpa 1000 mukjizat Rasulullah. Rasulullah ni bukan mukjizat 2-3 ya. Ada 1000 mukjizat yang luar biasa yang berlaku pada baginda Rasulullah SAW. Ada kitab dah. Tapi sayang ke kitab tu. Mereka pinjam ambil. Tapi saya niat sedekah lah ambil lah. Tak apalah, saya cari lain lah. Tak apa. Tapi nak abang apa? Nak cari, nak tengok. Peristiwa tu ada 1000. Allah Ta'ala tunjuk mujizat Rasulullah. Kita dah ingat kata ada 2-3. Banyak mujizat Rasulullah yang Allah Ta'ala nak beri kelebihan pada Rasulullah. Salah satunya makanan yang sedikit boleh dimakan oleh ramai. Ketika mana dalam perang Khandaq, sahabat Nabi dia sembelih anak kambing saja. Dia kata, ya Rasulullah pergi makan lagi, lepas ni pergi rumah dia. Bila habis itu Rasulullah bukan Rasulullah panggil 2-3 sahabat, Rasulullah sebut semua ni jom kita pergi makan. Lompatlah dia.
Dia kata dalam makanan sikit nak buat macam mana? Dia lari pergi jumpa dengan isteri dia, cerita kat isteri dia. Isteri dia kata apa? Mudah faham bahasa kita lah. Tak apa Rasulullah. Jangan bimbang, Rasulullah yang buat, jangan bimbang. Kalau Rasulullah buat rumah, jangan bimbang. Macam itulah lebih kurang ni. Jadi ringkas cerita tadi, akhirnya Allah Ta'ala cukupkan makanan. Itu antara mukjizat-mukjizat yang ada kepada Rasulullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kita ni, sebab itulah ada tu guru yang dia beramal kita. Kalau buat kenduri takut tak cukup makanan, kita masak makanan tu lah. Takut tak cukup. Dia adalah zikir-zikir dia kita baca ikhtiar. Bacalah ada 3 ayat lah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasul Kafi. Hak tu pun adalah campur-campur dengan apa ayat. Baca. InsyaAllah makanan tu jadi cukup. Zaman dulu lah, zaman kenduri hak panggil 3,000 orang tu. Zaman law ni buat kenduri kena bungkus hantar rumah. Bukan tak cukup, lebih. Minggu lepas berkenduri dah kampung saya kata tengok-tengoklah kalau siapa yang kuarantin tu jangan ada keluar pergi makan kenduri lah. Dia tak boleh keluar, tak apalah, kita pergi hantar rumah. Ada jawatan kuasa yang urus, alhamdulillah, depa pergi hantar. Lebih makanan. Buat tara 3 kawah ke 2 kawah. Lebih makanan. Pasal apa? Pasal orang tak boleh nak pergi kenduri sebagainya. Berbeza zaman dulu lah. Zaman dulu orang kita kenduri, orang Kedah, orang Penang, orang Perlis, orang Pahang. Pahang pun belah-belah jengkau, belah semua tu. Kalau buat kenduri ni, tergantung pada sikit. Makan ni kenduri ni memang sakan sungguh. Takut tak cukup. Jadi ada ulama-ulama yang ajak baca zikir tertentu untuk bagi cukup, insya-Allah, dengan izin Allah Ta'ala, makanan tu cukup insya-Allah. Ni amalan-amalan orang tua-tua dululah. Orang zaman sekarang ni dia payah nak amal sangat dah. Jadi jarang, kurang ada macam dulu. Mamada dia kata dan menyebut akan segala hadis ini Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Ada sebut tentang apa? Tentang yang kata makanan kita ni kena makan dalam keadaan yang sedikit. Jadi ada juga saya petik dalam ni antara makanan-makanan yang Rasulullah suka. Selain pada kurma, Rasulullah suka makan daging kambing lengan depan. Jadi bagaimana Rasulullah ambil mangkuk sup, Rasulullah suka makan lengan kambing. Yang kedua susu kambing. Rasulullah suka, yang Rasulullah minum. Rasulullah suka minum. Kita minum susu juga, tapi kita minum susu tin. Susu tin tu bukan susu, tuan-tuan. Susu tin tu dia ikut istilah perdagangan, dia tak boleh tulis susu. Kita tulis susu tin, dia kena kata creamer. Sebab apa? Dia ambil daripada pati kelapa sawit tu lah. Ambil minyak kelapa sawit tu semua gitu ini proses, jadikan dia sebagai macam susu yang pekat, bubuh gula apa gitu ini, kita minum. Hak tu bukan susu. Hak tu kelapa sawit tu lah. Kelapa sawit tu lah. Susu tin, kita panggil susu tin tu, dia bukan susu. Ni dia kata kami minum susu sedap mah. Rasulullah pun minum susu. Hak susu tin tu bukan susu. Dia warna, diputihkan, dia buat apa gitu ini. Tu adalah daripada kelapa sawit, dia proses. Dia buatlah gitu gini, gitu ini jadi susu yang kata kita panggil susu tin. Dia panggil creamer. Dia tak boleh, dia tak terjemah milk. Susu tak boleh. Dia tak boleh sebab dia bukan susu. Adapun Rasulullah minum adalah susu diperah daripada kambing. Kita minum susu kambing. Ada orang juga sebut kat saya, dia kata baru ni ustaz, kalau kuarantin jangan tinggal minum susu kambing. Antaranya lah, dia bukan menega. Orang menega dia suruh makan macam ni tak. Dia kata dia makan hari tu dah amal. Apa tu sodak, susu kambing, vitamin C, lemon atau apa benda, insya-Allah dengan izin Allah 2-3 hari hilang dia tahu insya-Allah. Tuan-tuan try bila mana nak tahu, Allah Taala nak izin, ikhtiar kita lega. Siapa yang kuarantin lah ada sikit-sikit begitu gini, try cuba. Walaupun kadang-kadang kita dosa semua, tapi bukan ada negatif pun, tapi kita amal juga. Batuk tuan-tuan, ada orang waktu saya pi dulu cerita 2008 saya pi haji dulu 2008, ada seorang tu sebut pada saya, dia kata kalau batuk ni, orang zaman dulu pi Mekah ni batuk biasalah.
habuk sebagainya. Dia kata amal makan timun Jepun tu, timun nak pendek kecil tu. Jadi saya pun sebelum tu dia habam, kita pun duk makan dah. Alhamdulillah, kita duk makan nasi popok. Masa di ni lah, duk di maktab tu, duk di hotel tu. Duk di tempat penginapan. Duk amal dah sebelum tu memang orang Arab macam tu suka makan popok semua ni timun. Rupanya timun ni alhamdulillah salah satu ikhtiar tuan-tuan, kalau batuk tuan-tuan try popok makan dengan izin Allah Taala. Ni Allah Taala kerja apa ni? Ini adalah kita ikhtiar semata-mata ni Allah Taala yang bagi sembuh. Jangan kata timun tu bagi sembuh dak. Nah, Allah Taala bagi apa ni sembuh, kita ikhtiar saja. Insya-Allah mudah-mudahan bertepatan dengan ikhtiar kita, Allah Taala bagi kesembuhan. Batuk makan timun Jepun, bukan timun besar tu, timun kecil tu. Popok makan gitu dengan nasi insya-Allah. Tu antara betul. Saya duk amal daripada 2008 sampai lah ni alhamdulillah. Cakap besar pula dah, bukan besar. Ini pengalaman saya kata. Alhamdulillah. 2008 bulan ni depa habaq puasa gatal Hongkong, insya-Allah izin Allah Taala kita ikhtiar, alhamdulillah. Tak jadi batuk lah, alhamdulillah. Nak cerita ni pengalaman, bukan nak cerita kata apa dah. Mungkin tuan-tuan pun boleh amal. Rasa batuk kata Hongkong apa semua, insya-Allah. InsyaAllah kita nak bagi jemaah kita ni semua sihat dan insyaAllah boleh buat amal ibadah dengan sempurna insyaAllah. Baik amal yang tengok tuan-tuan, amal yang tengok. Ni memang ada orang pesan, saya doa amal lah, saya tahu saya doa amal, alhamdulillah. Nak abang nak kongsi lah. Jadi itu pun benda-benda yang kita kena ingat. Kita kena amal nak bagi sempurna. Kita ibadah kita pada Allah Ta'ala. Baik, jadi kita sampai di sini. Dia kata, dan ketahui olehmu bahwasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Ada beberapa faedah lapar ni. Setengah daripadanya nipis hati hingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ibadah. Kita urai sikit ni. Bila kita makan sikit ni, kita ibadah kita lazat. Bila kita makan banyak, kita makan banyak lah kan? Makan banyak nak semayang berasa malas dah. Bukan malas, berasa berasa berat nak semayang. Tapi kalau makan sikit, dia jadi apa ni? Dia jadi cukup lah. Macam bulan Ramadan lah. Kita dah tengok makan sikit bersemayang maghrib dulu, lepas tu nak makan pula makanlah sebagainya. Jadi nampak segar pun. Jadi sedikit tu ada manfaat dia. Dan setengah daripadanya cerdik hati. Cerdik hati. Budak-budak duduk di Mahat Tafiz tu bukan bagi makan kenyang sangat. Bukan kata lapang tak lapang, tapi dia ambil kenyang sangat. Kenyang ni dia lamat, hafal nama boleh. Kita hafal ni, hafal Arab sama mubtada khabar, mubtada marfu' wa ala mubtada marfu' wa ala mutarafa dhamma fi akhiri. Lepas tu khabar pula, khabar mubtada marfu' dah hafal berpuluh kali, tak ingat pasal apa? Pasal makan kenyang. Semua makan sikit tengok, cukup insya-Allah. Cukup insya-Allah. Jadi cepat ilmu dia masuk. Duk mengaji dulu ni kena hafal. Mengaji dulu ni tuan-tuan, ustaz-ustaz tak mengajar dulu ni cengeng amat. Nak tengok ustaz atau guru sekolah kita senyum pun seronok dah kita hari tu. Dia tak buat apa senyum kat kita, seronok dah. Pasal apa? Cengeng. Kita ni zaman lah ni kalau cengeng, report polis, report bomba semua dah. Subhanallah. Report. Anak nak boleh tahu mana? Jadi zaman dulu ni cengeng. Dengan cengeng itulah kita boleh hafal matan. Boleh hafal matan. Pasal apa? Pasal cengeng tu. Matan kita ingat pasal apa? Pasal tok guru kita cengeng. Tu kelebihan dia tuan-tuan. Jadi yang keduanya, makan pun sikit pasal apa? Makan sikit nak bagi kita mudah dapat ilmu. Kerana kenyang itu mensababkan bodoh dan setengah daripadanya memecahkan keinginan mengerjakan maksiat. Kita berhenti kat sini. Jadi kurang makan pun dia ada kelebihan dia. Yang kata makan banyak ni, makan sampai berlimpah ruah, sampai makan kenyang penuh perut kan. Ibadat pun tinggal. Kita tengok orang Arab budaya tak sama. Seekor unta makan 10 orang kan. Kambing ayam makan seorang lah. Kita dah makan nasi tu puas dah duk kutil lauk tu, dia makan ayam dulu, lepas tu makan nasi sambil-sambil. Macam tu. Saya dah bisa makan, tengok depa tengok kita pelik, kita tengok depa pelik.
Tapi budaya depa, depa boleh makan. Baik, jadi kita mesti kat sini. Mudah-mudahan ayah ibu para jemaah sekalian, kita doakan supaya Allah Taala beri kekuatan pada kita untuk beribadah, dan Allah Taala berikan pada kita keselamatan dan kesihatan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan ayah ibu jemaah sekalian dan juga ahli keluarga kita. Dan Allah Taala, kita mohon Allah Taala jauhkan kita daripada wabak musibah yang melanda sekarang ni. Hari ni tak tahu berapa puluh ribu, 30 ke 30 berapa, wallahu alam. Jadi kita doakan supaya kita diselamatkan oleh Allah Taala. Mudah-mudahan dengan selamatan ini kita dapat buat amal ibadah kepada Allah Taala dengan sempurna. Jadi sekadar itu saja. Wallahu, sampai tadi mengerasi wallahu subhanahu wa taala a'lam. Ada ni ada lancar tabung tuan-tuan kalau tuan-tuan nak wakaf, insya-Allah buat apa nama pusat pengajian teratak ilmu. Kita tangguh dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil an-nas. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على